Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Suhaila Balkis binti Muhammad Saleh, merupakan pelajar PPISMP Bahasa Melayu 5. Dan pada hari ini saya ingin membentangkan hasil pembangunan Google Sites saya yang berkaitan dengan isu kewarganegaraan digital yang saya pilih, iaitu isu love scam. Baiklah, kita lihat dulu dari segi pengenalan. Pengenalan yang pertama adalah tugasan projek ini disediakan untuk membina kurasi laman sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi, iaitu PLE, yang dapat mengaplikasikan segala pengetahuan dan kemahiran teknologi digital berdasarkan matlamat yang jelas dan terperinci. Yang kedua, pelbagai sumber digital yang telah diaplikasikan seperti bahan carian internet, iaitu akhbar, jurnal, bahan infografik dan sebagainya. Semua bahan ini telah dikumpulkan daripada pelbagai sumber agar dapat menyediakan kurasi laman sesawang bagi isu penipuan cinta dalam talian atau lebih dikenali sebagai love scam lah. Dan yang terakhir, laman sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi ini diharap dapat memberikan faedah, manfaat serta pengetahuan yang lebih mendalam kepada pengguna lain. Dalam pada itu juga, ia bertujuan agar dapat memberikan kesedaran kepada pengguna media sosial pada masa kini agar lebih berhati-hati dalam jenayah love scam. Baiklah, berikut merupakan pelan pembelajaran iaitu model pembelajaran murid yang terdiri daripada belajar cara belajar, perhubungan, aspirasi dan juga cara bagaimana PL ini dibangunkan. Baiklah, yang pertama adalah berkolaboratif dengan pensyarah dan rakan untuk menerima maklum balas terhadap kefahaman berkaitan dengan tugasan yang dikehendaki. Dalam aspek ini, saya telah mengaplikasikan 3E, iaitu E yang pertama dan juga E yang kedua. E yang pertama merupakan engagement dan yang kedua ialah enhancement. Dari segi 3R, saya telah dapat mengaplikasikan RS, iaitu relationship. Dari segi 6C pula, saya dapat mengaplikasikan ke-6C ini yang terdiri daripada critical thinking, creativity, communication, collaboration, citizenship dan juga karakter. Sumber digital bagi aspek ini saya telah menggunakan kaedah YouTube, video, artikel dan juga surat khabar. Dari segi perhubungan pula, saya telah melakukan jalinan dan jaringan dengan rakan pembelajaran lokal agar memperoleh pengetahuan serta pengalaman yang baru dalam pelaksanaan tugasan. Dari segi 3E, saya dapat mengaplikasikan ketiga-tiga E ini yang terdiri daripada engagement, enhancement dan juga extension. 3R pula merupakan RS, iaitu relationship, dan 6C pula saya dapat mengaplikasikan C yang pertama sehingga C yang ke-6. Sumber digital bagi perhubungan ini saya telah menggunakan aplikasi Google Meet, media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp. Dari segi aspirasi pula, jangkaan dan persepsi terhadap pencapaian pelaksanaan tugasan serta menjalankan pentaksiran diri. E yang diperolehi adalah E yang kedua, iaitu enhancement. 3R pula merupakan RG dan juga RV, iaitu rigor dan juga relevant. 6C merupakan saya dapat mengaplikasikan ke 6C tersebut dan sumber digital bagi aspirasi ini adalah Google dan pelbagai sumber digital. Seterusnya juga dari segi PLE, saya juga dapat mengenal pasti isu yang dibincangkan dan membuat pembacaan yang menyeluruh serta membina pelan pembelajaran. Saya dapat mengenal pasti bagaimana penipuan cinta dalam talian itu boleh berlaku. Aktiviti kedua, saya dapat mereka bentuk serta menyediakan kurasi laman sesawang PLE untuk diedarkan kepada semua masyarakat agar membuat bacaan berkaitan dengan isu yang dijalankan, iaitu isu love scam. Aktiviti ketiga pula adalah melaksanakan interaksi bersama rakan pembelajaran lokal. Saya telah menemu bual rakan pembelajaran lokal untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan isu love scam ini. Aktiviti yang keempat adalah menjalankan pembentangan. Dan aktiviti yang terakhir adalah perkongsian media sosial kepada semua berkaitan dengan isu love scam ini dan dalam pada masa yang sama untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat bahawa bagaimana isu ini dapat dibanteras dengan lebih mudah. Baiklah, kita lihat pula pada Google Sites yang telah dibangunkan. Berkaitan dengan Google Sites yang telah dibangunkan ini, ia terdiri daripada 6 halaman dan kita mula dengan halaman yang pertama dahulu. Terlebih dahulu, isu yang telah dinyatakan ini merupakan isu kewarganegaraan digital, iaitu isu love scam. Baiklah, dari segi objektif dan matlamat pembelajaran yang dapat diperolehi oleh saya ialah yang pertama,
untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat bahawa love scam itu wujud dalam kalangan kita. Yang kedua, untuk menyatakan ciri-ciri, faktor-faktor tentang bagaimana love scam ini boleh berlaku. Yang ketiga, memberi kesedaran kepada masyarakat supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan orang di sekeliling yang tidak dikenali. Yang keempat, memberi kaedah atau cara penyelesaian yang betul jika seseorang itu terjebak dengan isu love scam ini. Yang seterusnya ialah melihat contoh-contoh dan situasi yang dihadapi oleh mangsa love scam, dan yang terakhir objektif dan matlamatnya ialah berkolaboratif bersama dengan rakan pembelajaran supaya dapat mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan isu love scam ini. Baiklah, kita pergi ke halaman yang seterusnya dengan mengenali apa itu sebenarnya love scam. Baiklah, isu love scam. Adakah anda ini sebenarnya mengetahui isu love scam ini? Rupa-rupanya dalam cinta pun ada scammer. Okey, apa itu love scam sebenarnya? Love scam ini adalah salah satu teknik penipuan dengan memancing cinta menggunakan kata-kata romantik dan janji-janji palsu untuk memperdayakan seseorang mangsa. Love scam ini bermula akibat mangsa mempamerkan profil di laman sosial seperti gambar profil, status pendidikan, status pekerjaan, status kemewahan dan kegembiraan diri mangsa bagi menjalinkan hubungan cinta cyber. Kecanggihan teknologi dan kelajuan jaringan internet telah mendorong perhubungan cinta cyber yang menjadi satu fenomena atau trend bagi golongan profesional termasuk di Malaysia. Kemunculan banyak laman sesawang yang menyediakan perkhidmatan untuk mencari jodoh dalam talian atau dalam erti kata lain online merupakan pemangkin kepada pelaku love scam ini. Secara linguistik, perhubungan antara mangsa dengan pelaku scammer jenayah cinta cyber yang mengguna pakai pujukan untuk mengaburi mangsa. Dalam pada itu, penipuan cinta dalam talian atau love scam merupakan satu bentuk jenayah komersil iaitu penjenayah menjalinkan hubungan cinta palsu dengan wanita demi menipu dan mengaut keuntungan daripada mangsa dalam bentuk wang atau seksual. Baiklah, kita terus kepada ciri-ciri love scam. Apakah ciri-ciri love scam itu sebenarnya? Okey, baiklah, yang pertama adalah dengan menghantar parcel. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang romantik dan manis. Yang ketiga, ada pihak yang akan menghubungi atau dalam erti kata lain melakukan penyamaran. Yang keempat, meminta bantuan duit secara tiba-tiba. Dan yang kelima, menghindari video call. Baiklah, saya sertakan jugalah video penerangan yang diperolehi daripada YouTube berkaitan dengan love scam ini. Saya sediakan 6 video penerangan berkaitan dengan love scam ini. Yang pertama ini adalah jenayah love scam. Yang kedua, video panggilan yang dibuat oleh scammer cinta. Yang ketiga, scam transfer duit dan scam cinta online. Yang keempat, love scam iaitu 5 lelaki ni juriah ditahan. Yang kelima, jerat love scam yang ditunjuk pada majalah hari ini. Dan yang terakhir ialah mangsa love scam, kerugian 418,400. Dan berikut merupakan aplikasi yang sering menjadi tumpuan berlakunya love scam. Jom kita tengok apakah aplikasi yang menjadi tumpuan sindiket love scam ini. Yang pertama adalah dari segi Facebook, yang kedua Instagram, yang ketiga TikTok, yang keempat Ome TV, yang kelima Litmesh, yang keenam Telegram, yang ketujuh WhatsApp dan juga yang terakhir adalah Twitter. Saya sertakan juga poster berkaitan dengan love scam ini. Kalau dilihat pada Google ataupun membuat carian, banyak sebenarnya poster love scam ini nak menunjukkan bahawa love scam ni sangatlah tidak asing lagi lah dalam masyarakat kita pada hari ini. Dan berikut saya sertakan juga modus operandi bagi love scam. Okey, jom kita lihat apa itu modus operandi bagi love scam ini. Yang pertama, pemangsa berkenalan dengan mangsa melalui email, Facebook, Twitter dan lain-lain media sosial. Yang kedua, suspek ini akan menggunakan kata-kata manis, janji-janji palsu dan panggilan manja bagi menawan hati mangsa. Yang ketiga, dalam tempoh perkenalan tersebut, mereka ini tidak pernah bertemu dan perhubungan menjadi bertambah erat melalui perbualan telefon. Yang keempat, setelah mangsa terjerat dengan cinta suspek ini mulalah menagih simpati dari mangsa dan meminta pelbagai pertolongan kewangan daripada mangsa. Yang kelima, mangsa yang terpedaya akan memasukkan wang ke dalam akaun suspek. Dan yang keenam, setelah jumlah wang dimasukkan, suspek ini akan terus menghilangkan diri. Baiklah, kita lihat pula kepada faktor-faktor berlakunya love scam. Jadi, apakah faktor-faktor yang membolehkan penipuan cinta dalam talian ini berlaku? Okey, jom kita lihat. Yang pertama, terpedaya dengan rupa paras dan juga kewangan suspek.
Yang kedua, berlaku disebabkan persahabatan yang terjalin melalui pelbagai aplikasi seperti Omegle, Facebook, Litmatch dan juga Instagram. Yang ketiga, kata-kata manis yang dijanjikan suspek mudah menundukkan wanita terutama yang sudah berusia dan juga yang kaya. Dan yang terakhir ialah ketiadaan teman dan rasa keseorangan, malah kebanyakan kes yang sering berlaku membabitkan wanita bujang, ibu tunggal dan juga golongan andartu. Baiklah, apa itu strategi komunikasi love scam? Tahukah anda bagaimanakah strategi komunikasi love scam ini boleh berlaku? Okey, yang pertama adalah menggunakan identiti palsu supaya mangsa ni tidak mengetahui bahawa kewujudan sindiket itu hanya semata-mata untuk mendapatkan duit secara haram. Yang kedua, menggunakan pelbagai laman sosial untuk menjerat mangsa seperti Instagram, Facebook, Twitter, Omegle dan sebagainya yang merupakan kaedah utama yang sering digunakan oleh sindiket. Yang ketiga, memperdayakan mangsa dengan janji palsu iaitu mengatakan bahawa dia ini akan menyayangi wanita tersebut tetapi dengan syarat perlu memberikan wang terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah meminta mangsa untuk memasukkan sejumlah wang dalam akaun bank mereka menggunakan transaksi akaun bank rakyat tempatan, menghilangkan diri selepas transaksi wang dilakukan dan menjalinkan cinta sekurang-kurangnya 3 bulan. Lama juga tu 3 bulan. Okey, baiklah, kita pergi pula kepada golongan yang sering terkena love scam. Siapakah sebenarnya golongan yang sering terkena love scam ini? Okey, jom mari kita lihat. Okey, yang pertama adalah golongan yang terlalu aktif melayari laman media sosial seperti Facebook dan mereka ini terlalu mudah untuk menerima permintaan untuk menjadi rakan. Yang kedua, golongan lain adalah mereka yang kesunyian sama ada baru kehilangan pasangan hidup, tiada teman hidup dan berhasrat untuk mencari pasangan yang sudah berkahwin tetapi kesunyian. Yang ketiga, mereka yang sedang mengalami stres iaitu tekanan dan kemurungan disebabkan kerja, masalah diri atau keluarga juga mudah menjadi sasaran sindiket love scam ini. Dan yang terakhir ialah kebanyakan mangsa love scam adalah wanita kerana sifat unik yang dimiliki oleh golongan itu sendiri. Baiklah, di sini saya sertakan rujukan yang diperolehi melalui carian internet saya yang terdiri daripada artikel dan juga surat khabar. Contoh artikel yang diambil oleh saya ialah yang bertajuk Jenayah Cinta Cyber di Malaysia, suatu penelitian terhadap pengalaman mangsa menunjukkan bahawa bagaimanalah pengalaman mangsa love scam ini boleh berlaku. Dia menceritakan bagaimana dia boleh terkena love scam. Dan yang kedua ialah pengetahuan dan amalan perlindungan pengguna Facebook wanita terhadap penipuan cinta di Malaysia. Dia juga menerangkan bahawa pengguna Facebook wanita ni dapat terkena love scam ini. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, bolehlah melayari Google ataupun melihat artikel-artikel yang telah terpapar di Google Site ini. Saya sertakan juga akhbar yang berkaitan dengan isu ini. Yang pertama ialah waspada ancaman cinta palsu love scam. Yang kedua, cinta palsu di alam cyber. Yang ketiga, pesara guru angau cinta cyber rugi RM480,000. Yang keempat, jumpa bakal suami dalam talian wanita rugi sebanyak RM200,000 ditipu sindiket love scam. Yang seterusnya, love scam ini wanita dakwa ditipu abdan hampir 7,000 dan yang terakhir di lamun cinta maya, lelaki dan wanita rugi sebanyak RM27,490. Baiklah, di sini saya sertakan video bersama rakan pembelajaran. Rakaman video ini yang disertakan ini menerangkan dengan lebih terperinci berkaitan dengan isu penipuan cinta dalam talian atau lebih dikenali sebagai love scam ini. Video ini dirakam bersama dengan Encik Muhammad Anwar bin Azlin dari Universiti Tun Hussein On, Malaysia dan mengambil bidang dalam multimedia. Video ini dilakukan supaya saya dapat mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan isu yang diambil oleh saya iaitu love scam. Berikut merupakan maklum balas yang diperolehi. Memandangkan isu love scam ini menjadi perbualan masyarakat pada masa kini, saya juga telah membuat satu alternatif untuk mengkaji sejauh mana pengetahuan yang ada pada masyarakat kita pada hari ini dengan membuat penyelidikan berdasarkan Google Form. Hal ini bertujuan supaya adanya maklum balas berdasarkan isu yang telah dikemukakan. Soalan berikut merupakan contoh-contoh soalan yang telah ditanyakan dan diutarakan oleh saya kepada responden-responden di media sosial. Yang pertama, saya bertanyakan bagaimanakah anda mengetahui tentang isu penipuan cinta dalam talian iaitu love scam ini. Ramai yang mengatakan bahawa mereka ini mengetahui isu ini melalui media massa.
Google Form di sebelah ni menunjukkan bahawa sebanyak 77.3% yang mengetahui isu ini dalam talian melalui media masa. Tapi ada jugalah sebanyak 13.3% yang mengetahui melalui rakan sebaya dan selebihnya mengetahui melalui media cetak dan juga melalui guru-guru dan juga ibu bapa. Seterusnya ialah aplikasi yang boleh menyebabkan penipuan cinta dalam talian ini iaitu menunjukkan bahawa sebanyak 52% responden yang menyatakan bahawa love scam ini banyak terjadi dalam aplikasi Leadmatch memandangkan aplikasi tersebut dikenali sebagai aplikasi untuk mencari jodoh. Tetapi ada jugalah yang menyatakan bahawa penipuan ini berlaku dalam WhatsApp, Facebook, Omegle, Instagram dan juga Telegram. Berdasarkan Google Form tersebut juga, seramai 75 orang responden yang dapat menguraikan dengan bagus maksud bagi love scam ini. Hal ini menunjukkan bahawa pengetahuan masyarakat kita berkaitan isu ini berada pada tahap yang baik. Di sini juga saya sertakan ruang komen Google Site. Maklum balas yang disertakan merupakan komen-komen daripada warganet berkaitan dengan isu love scam ini. Dalam pada itu juga, semua komen yang diberikan adalah dalam bentuk nasihat dan juga pengetahuan positif. Saya juga sertakan link Jamboard ini untuk sesiapa memasukinya dan memberikan komen yang bersesuaian dengan isu yang telah dilaksanakan. Baiklah. Kita pergi ke halaman yang terakhir iaitu halaman profil diri. Berikut saya sertakan biodata saya sendiri yang terdiri daripada nama saya sendiri iaitu Nur Suhaila Balqis binti Muhammad Saleh, unit Bahasa Melayu 5, angka giliran. Kursus yang diambil ialah program persediaan ijazah sarjana muda perguruan dan institusi ialah IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Jadi saya rasa setakat itu sahaja pembentangan yang dapat saya huraikan pada hari ini. Dan saya sudahi pembentangan ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.